Salam sejahtera kepada Dr. Sawar. Hari ini, kumpulan kita yang terdiri daripada saya, Joyce Gigi Geling, Nur Fariha binti Muhammad Jawawi dan Shadisha Liwen akan menjalankan pembentangan tugasan 3. Dalam pembentangan tugasan 3 ini, kami telah menggunakan aplikasi TMK iaitu Google Site, Educandy, WordWall dan Quizy untuk menyediakan alat bahan bantu belajar. Google Site ini telah digunakan oleh kumpulan kita untuk menyimpan nota ringkas ataupun latihan yang disediakan dengan menggunakan aplikasi Educandy, WordWall dan Quizy. Keadaan ini telah memudahkan murid untuk melayari laman sesawan yang disediakan dengan mudah. Dalam Google Site kumpulan kita telah terdiri daripada kata ganda. Lepas tu, isi kandungan yang terdapat dalam Google Site ini ialah standard kandungan, standard pembelajaran, kata ganda penuh, ganda separah dan kata ganda berentak. Di SKP, bahasa Melayu yang telah kita pilih ialah tahun 3, iaitu standard kandungan 5.2, memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.2.3, memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Kata ganda penuh, kata ganda separah dan kata ganda berentak. Saya telah memilih topik kata ganda penuh. Oleh itu, dalam Google Site saya telah menyediakan nota ringkas. Saya juga menyediakan latihan dengan menggunakan aplikasi WordWall dan aplikasi Educandy. Latihan ini terdiri daripada 2 tahap. Latihan yang disediakan dengan aplikasi WordWall terdiri daripada soalan yang senang. Latihan yang telah disediakan dengan aplikasi Educandy terdiri daripada soalan yang lebih susah, maka tahap dia adalah lebih tinggi. Sekarang, saya akan menerangkan tentang cara untuk menggunakan aplikasi WordWall ini untuk menyiapkan latihan yang telah diberi oleh guru. Jika murid-murid dia ingin memulakan aktiviti ini, maka dia haruslah tekan pada button Start ini. Okey. Berdasarkan aplikasi WordWall ini, dia terdiri daripada 9 soalan. Murid-murid dia tidak semestinya menjawab soalan mengikut urutan, iaitu bermula daripada soalan pertama. Murid-murid dia boleh memilih secara rawak untuk menjawab soalan. Contohnya, murid-murid dia memilih pada soalan yang ke-7. Okey, dalam soalan yang ke-7 ini, soalannya terdiri daripada pilih kata ganda penuh yang terdapat di bawah. Okey, berdasarkan soalan yang ditanya, murid-murid dia haruslah menjawab soalan dengan menekan pada bahagian jawapan ini. Jawapan betul ialah kawan-kawan, maka murid haruslah tekan pada bahagian kawan-kawan. Okey, apabila murid-murid menjawab dengan betul, murid-murid akan diberitahu bahawa jawapan yang telah dipilih oleh mereka adalah betul. Okey, seterusnya, murid-murid boleh sambung untuk menjawab soalan yang seterusnya. Contohnya, murid-murid ingin menjawab soalan yang ketiga. Maka, murid-murid boleh tekan pada soalan yang ketiga. Okey, contohnya dalam soalan yang ketiga ini, soalannya ialah pilih kata ganda penuh yang betul berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Gambar yang ditunjukkan ialah buku-buku. Maka, murid-murid haruslah tekan pada jawapan buku-buku. Okey, murid-murid akan diminta menjawab soalan yang seterusnya sehingga mereka menyiapkan semua soalan yang telah disediakan oleh guru.
Jika murid-murid dia berasa bosan untuk bermain dengan cara ini, maka murid-murid boleh tekan pada bahagian template ini untuk menukar cara untuk bermain ataupun menyiapkan latihan. Contohnya, murid-murid tekan pada bahagian kuis. Maka murid-murid dia akan ditukar kepada cara yang kedua untuk bermain latihan, untuk menyiapkan latihan ini dalam berbentuk kuis. Okey, contohnya soalan yang pertama ialah pilih kata ganda penuh yang terdapat di bawah dengan betul. Okey, jawapannya ialah tadika, tadika. Maka murid-murid haruslah tekan pada bahagian tadika, tadika. Okey, murid-murid haruslah menjawab 9 soalan yang telah disediakan oleh guru. Ini merupakan cara menggunakan aplikasi WordWork untuk menjawab latihan yang telah diberi oleh guru. Secara ringkasnya, aplikasi WordWork ini dia telah menyediakan latihan dalam bentuk permainan. Telah berjaya menarik minat murid untuk menyiapkan latihan yang telah diberi oleh guru. Sekarang, saya akan terus menerangkan untuk aplikasi Educandy. Saya akan menerangkan tentang cara untuk menggunakan aplikasi Educandy untuk menyiapkan ataupun bermain latihan yang telah diberi oleh guru. Berdasarkan latihan yang telah disediakan, terdapat 3 cara untuk menyiapkan latihan yang telah diberi oleh guru. Langkah yang pertama ialah word search. Langkah yang kedua ialah spell it. Langkah yang ketiga ialah anagram. Okey, jika murid-murid ingin bermain dengan langkah yang pertama iaitu word search, murid-murid boleh tekan pada bahagian play. Okey, pada bahagian play ini, murid-murid dia akan bermain menyiapkan latihan ini dengan mencari perkataan yang terdapat dalam abjad-abjad itu. Okey, contohnya murid-murid ingin mencari perkataan buku-buku, maka murid-murid haruslah cari mana terletaknya huruf-huruf buku-buku ini. Okey, contohnya buku-buku terletak di sini, maka murid-murid haruslah menggaris jawapannya dengan betul. Okey, seterusnya murid-murid boleh menjawab mencari perkataan yang kedua iaitu botol-botol. Okey, botol-botol terdapat di sini, maka murid-murid haruslah menggaris jawapan ini dengan betul. Okey, ini merupakan cara bermain latihan dalam bentuk word search. Okey. Yang kedua, jika murid-murid ingin menukarkan cara permainan, maka murid-murid boleh tekan pada bahagian kata ganda penuh ini untuk menukarkan cara permainan yang kedua. Okey, contohnya jika murid-murid ingin menyiapkan latihan dengan menggunakan cara yang kedua iaitu spell it, maka murid-murid boleh tekan pada bahagian play. Okey, dalam bahagian spell it ini, murid-murid telah diberi 6 peluang untuk menyiapkan latihan ini. Contohnya, murid-murid dia haruslah teka ataupun membina jawapan atau membina perkataan dengan menggunakan abjad-abjad di bawah. Contohnya, murid-murid ingin menjawab mengetahui perkataan yang salah satu abjad yang terdapat dalam perkataan ini, murid-murid boleh tekan pada salah satu huruf dia. Contoh H. Okey, jika jawapan tersebut ialah salah, maka murid-murid akan coklat ini akan dimakan satu kali. Maka bermaksudnya murid-murid hanya terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kali peluang untuk menjawab lagi. Murid-murid boleh terus tekan pada huruf yang kedua, pakaian. Okey, P. Okey, maksudnya murid-murid dia boleh terus menyiapkan cara mengisi tempat kosong ini dengan menekankan
abjad yang seterusnya. Contohnya A, K, tanda sempak, I, N. Maka jika murid-murid menjawab dengan betul, murid-murid boleh terus kepada perkataan yang kedua. Okey. Contohnya, murid-murid tekan pada abjad M. Okey. Salah, maka murid-murid kena tekan satu kali lagi. Contohnya G. Okey, murid-murid harus tekan. Berdasarkan abjad G yang diberi ini, apakah perkataan yang boleh dibentuk? U, okey. Berdasarkan abjad yang telah diisi, maka murid-murid akan tahu perkataan ini ialah guru. Okey. Seterusnya, jika murid-murid dia jawab dengan salah, contohnya dia teka semua huruf ini dengan salah, maka dia akan diberitahu jawapan yang betul. Okey. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara yang ketiga untuk bermain menyiapkan latihan ini. Cara yang ketiga ialah anagram. Okey. Cara untuk bermain anagram ini ialah murid-murid dia akan diberi abjad yang telah dia akan diberi abjad yang pelbagai. Maka murid-murid dia akan diminta untuk menggunakan abjad yang diberi untuk menyiapkan satu perkataan dengan betul. Contohnya gula. Okey. Jika murid menjawab dengan betul, dia boleh sambung kepada perkataan yang seterusnya. Contohnya hadiah. Murid-murid haruslah tekan pada abjad yang diberi untuk membentuk perkataan yang betul. Jika perkataan yang dibentuk oleh murid-murid ialah salah, maka abjad yang dipilih oleh murid salah, maka dia akan diberitahu bahawa abjad tersebut adalah salah. Murid haruslah menekan pada abjad yang lain. Contohnya buku. Okey. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofariha binti Muhammad Sawi. Kumpulan kami telah menghasilkan sebuah Google Site yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan juga kata ganda berentak. Bahagian saya ialah kata ganda separa. Di dalam Google Site ini, saya telah menyatakan tentang 2 perkara, iaitu nota ringkas dan juga aktiviti uji minda ataupun kuis. Di sini kita dapat lihat bahawa saya telah menyatakan sedikit nota ringkas yang mengandungi maksud kata ganda separa itu. Ini adalah bertujuan untuk murid melihat dahulu dan membuat ulang kaji tentang kata ganda separa ini sebelum murid-murid melakukan latihan tersebut. Baiklah, jika kita lihat di bahagian ini pula, saya telah menyatakan sedikit info atau maklumat tentang kata ganda separa ini, dan saya juga telah menyatakan contoh penggunaan kata ganda separa ini di dalam sebuah ayat lah. Baiklah, seterusnya ini merupakan bahagian latihan. Saya telah menggunakan 2 aplikasi untuk menghasilkan latihan yang saya buat sendiri. Yang pertama, saya menggunakan menggunakan aplikasi WordWall seperti yang dinyatakan di sinilah. Dan aplikasi ini saya telah mereka sebuah kuis yang mudah untuk murid-murid tahun 3 tentang kata ganda separa. Baiklah, seterusnya untuk latihan kedua ini, saya telah menggunakan aplikasi Quizizz
untuk latihan kata ganda penuju, kata ganda separa juga. Dan pada aplikasi Quizizz ini saya telah meningkatkan sedikit tahapnya berbanding untuk kuis ataupun uji minda yang pertama tadi. Okey, baiklah, seterusnya kita akan melihat penggunaan bagi latihan yang pertama, iaitu saya menggunakan aplikasi WordWall ini. Dan ini adalah berkaitan tentang Bahasa Melayu tahun 3 kata ganda separa. Mula-mula, murid perlu menekan butang start. Di dalam latihan ini, murid-murid perlulah menyesuaikan gambar berdasarkan perkataan atau jawapan bagi kata ganda separa tersebut. Contohnya, selepas murid-murid siap menjawab soalan ini, murid-murid perlulah menghantar jawapan di sini, submit answer. Di sini, WordWall ini akan menyatakan jawapan yang betul dan salah lah. Dan di sini kita dapat lihat skor atau markah dan juga masa yang kita menjawab. Ini bagi aplikasi WordWall. Seterusnya, kita akan melihat pula bagi permainan yang menggunakan aplikasi Quizizz. Okay, murid perlu memulakan dengan menekan butang start. Okey, di sini kita boleh lihat bahawa terdapat satu gambar untuk rujukan pada soalan tersebutlah. Okey, ini merupakan soalan yang pertama, iaitu tempat kosong membuat sarang di dalam rumah kosong itu, dan murid-murid perlu memilih salah satu jawapan yang betul bagi tajuk yang dikhususkan, iaitu bahagian ini ialah kata ganda separa. Contohnya, jadi di sini kita dapat lihat bahawa aplikasi ini terus menunjukkan kepada murid bahawa jawapan yang dipilih itu sama ada betul ataupun salah. Seterusnya, ibu mengisi tempat kosong ke dalam bantal. Jadi murid perlulah memilih jawapan berdasarkan gambar yang telah dinyatakan di sinilah. Ini contoh jawapan yang apabila murid tersebut menjawab soalan dengan betul. Seterusnya, pokok itu layu. Okey, apabila murid tersebut menjawab banyak jawapan dengan betul, maka di dalam ini dia akan memberi markah yang lebih lah. Okey, soalan seterusnya, jurutera itu menggunakan tempat kosong untuk melukis sudut 90 darjah. Okey, di sini saya akan menunjukkan jika murid tersebut menjawab dengan jawapan yang salah. Okey, jika murid tersebut menjawab soalan yang salah, maka aplikasi ini terus menunjukkan bahawa jawapan yang dipilih oleh murid tersebut ialah jawapan yang salah lah.
Jadi aplikasi Quizizz ni sebenarnya bagus untuk murid gunakan kerana murid-murid boleh mendapat jawapan itu dengan segera. Sama ada jawapan yang dipilih oleh murid itu betul ataupun salah. Seterusnya, murid perlulah menjawab soalan ini sehingga selesai. Okey, jika sebentar tadi saya telah menjawab satu soalan yang salah. Jadi, kebaikan atau kelebihan pada aplikasi Quizizz ini juga murid diberi peluang untuk menjawab semula bagi soalan yang salah tadi. Contohnya ini, aplikasi Quizizz ini telah memberi saya peluang untuk menjawab dengan jawab semula soalan yang telah salah tadilah. Jadi selepas murid-murid habis menjawab soalan ini, murid-murid dapat lihat, yang pertama dapat melihat peratus yang telah murid capai daripada jawapan yang telah dijawab, dan ranking atau kedudukan pelajar tersebut, dan juga skor ataupun markah yang diterima lah. Dan di sini juga, di bawah ini juga murid dapat melihat semula soalan-soalan tersebut dengan jawapan. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya saya akan jelaskan untuk kata ganda berentak. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Joyce tadi, kumpulan kami telah menghasilkan sebuah Google Site di mana dalam Google Site tersebut terdapat aktiviti uji minda yang pelbagai untuk 3 jenis kata ganda, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Okey, untuk bahagian saya iaitu kata ganda berentak, dalam Google Site tersebut terdapat 2 bahagian, iaitu nota ringkas di mana fungsinya adalah sebagai imbasan, di mana pelajar boleh membaca nota tersebut untuk mengimbas kembali ilmu ataupun pengetahuan yang sedia ada tentang kata ganda berentak. Dan seterusnya, aktiviti uji minda. Dalam Google Site ini terdapat 3 jenis kuis yang telah dihasilkan menggunakan Quizizz, dan satu lagi Word. Okey, 3 jenis kuis yang dihasilkan ini adalah berbeza, di mana setiap kuis tersebut mempunyai aras yang berbeza. Baiklah, ini merupakan nota ringkas yang telah dihasilkan tentang kata ganda berentak. Ini merupakan aktiviti uji minda yang pertama bagi kata ganda berentak, di mana ianya adalah dihasilkan menggunakan aplikasi WordWall. Aktiviti uji minda kedua ini juga telah dihasilkan menggunakan aplikasi WordWall. Okey, baiklah, untuk aktiviti uji minda ketiga iaitu masih merupakan aktiviti kata ganda berentak. Aktiviti ini dihasilkan menggunakan aplikasi Quizizz. Baiklah, seterusnya kita akan melihat cara untuk memainkan aktiviti uji minda.
untuk aktiviti uji minda pertama. Okey, pecahkan belon. Aktivitinya ialah pecahkan belon, di mana arahannya ialah pelajar atau murid haruslah klik pada belon untuk menjatuhkan gambar pada trend kata ganda yang betul. Okey, contohnya ini merupakan gambar apa? Laut paut. Okey, ni kayu kayan. Jadi pelajar perlu klik. Bagi aktiviti uji minda ini, yang pertama terdapat 5 aras ataupun 5 peringkat yang berbeza. Okey. Kayu kayan. Pelajar perlu klik. Miss. Klik. Okey, sayur mayur. Baiklah. Okey. Terdapat 5 peringkat. Baiklah, ini merupakan cara untuk memainkan aktiviti ini. Okey, kita buat yang terakhir. Trend. Okey, kayu kayan. Press O. Okey, kayu kayan. Susah. Amat susah. Okey, untuk kedua, batu batang. Ni sayur mayur. Ni batu batang. Okey, peringkat diselesaikan. Baiklah, marilah kita balik kepada aktiviti kuis yang kedua, iaitu untuk mengisi tempat kosong. Okey, jadi arahannya ialah sila lengkap ayat di bawah menggunakan kata ganda berentak yang sesuai. Jadi untuk aktiviti ini tahapnya adalah lebih susah berbanding dengan tahap pertama sebab pelajar perlu memahami dahulu maksud setiap kata ganda berentak. Okey. Rambut Siti, tempat kosong kerana ditiup angin. Okey. Kusuk masai. Jadi pelajar tidak boleh hanya terus memilih saja, tetapi haruslah mengetahui maksud kata ganda berentak tersebut. Okey, selepas klik, okey, Hawa suka melihat pemandangan tempat kosong yang menghijau. Selepas klik, okey, tarik dan hantar jawapan. Okey, kita jawab lagi. Satu, Aini dan ibunya menjual apa? Tempat kosong yang segar dan murah di simpan jalan. Menjual kuih muih. Jadi untuk aktiviti kuis ini juga dihasilkan melalui aplikasi WalkWalk, di mana terdapat 7 soalan. Okay, Puan Sawa memasak apa? Tempat kosong yang lazat semasa hari perkahwinan anaknya. Memasak lauk pauk. Hantar jawapan. Okay, tak apa, kita try habis. Okay. Suasana sambutan Hari Raya pada tahun ini sangat tempat kosong, riuh rendah. Tak sesuai lah kalau kita pilih gelap gelita. Kenapa? Sebab gelap gelita itu untuk menunjukkan tempat itu sangat gelap, sangat sunyi. Okay. Soalan ke-6, Encik Amil di halaman rumahnya sambil memikirkan tentang masalah syarikatnya. Okey, Munda Mandil. Baiklah, untuk soalan terakhir, makanan tersebut telah menjadi warisan turun-temurun. Hantar jawapan. Baiklah, setelah pelajar menjawab kesemua soalan, maka pelajar dapat mengetahui sama ada jawapan yang telah dijawabnya, soalan yang telah dijawabnya betul atau tidak. Okey, dan juga pada skrin ni pelajar dapat melihat jawapan. Okey. Sama dia boleh bagi bahagian ni pelajar boleh imbas kembalilah. Okey. Baiklah, mari kita balik kepada aktiviti kuis ketiga, iaitu kuizi. Okey, pelajar perlu tekan start. Okey, pilih kata ganda yang sesuai berdasarkan gambar di atas.
Okey. Untuk aktiviti Untuk aktiviti uji minda menggunakan kuizi ini lebih kepada menjawab murid menjawab soalan berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Okey, arasnya lebih tinggi sikit berbanding dengan aktiviti kuis kedua. Okay, Encik Mutu mengawasi anak-anaknya yang sedang tempat kosong di pantai itu, yang sedang mandi-manda di pantai itu. Kakak Ros melayan nenek dengan penuh tempat kosong, sopan santun. No thanks. Okay, tempat kosong yang terhidang di atas meja itu sungguh menyelerakan. Lauk pauk. Okey, jadi bagi aktiviti ini terdapat 15 soalan kuis. No thanks. Pemandangan tempat kosong itu sungguh indah, Gunung Ganang. Jadi seperti mana yang telah diperlihatkan tadi, 3 kuis yang telah dihasilkan ini lebih kurang mempunyai kosakata yang hampir sama, di mana sebelum itu pelajar telah mengetahui maksud setiap perkataan ini. Maksudnya, dengan kata lain, pelajar sudah mempunyai ilmu tentang kosakata tersebut. Okey. Seterusnya, Hanis, rumah nenek Hanis, tempat kosong dengan suara cucunya yang baru tiba dari Kuala Lumpur. Riuh rendam. Jadi, tujuan aktiviti kuis ini adalah bertujuan untuk menguji minda, di samping untuk menguatkan lagi pengetahuan sedia ada mereka. Apakah yang sudah dilakukan? Berdasarkan gambar, pelajar ataupun murid memilih jawapan yang betul. Seluruh kampung tempat kosong kerana bekalan elektrik terputus. Gelap gelita. Redemption question. Pilih kata ganda yang sesuai berdasarkan kuih muih. Tony lari lintang bukan kerana dikejar anjing. Baiklah, untuk soalan terakhir yang akan kita jawab pada hari ini, rambut Syasha tempat kosong setelah bangun daripada tidur, kelang kabut. Aku suruh jawapannya. Tak apa, okey. Baiklah, jadi itu saja daripada saya dan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.